Bila kita beriman Nabi Muhammad utusan Allah, kita akan beriman dengan sekian perkara yang Rasulullah bawa datang kepada kita. Jadi Nabi SAW cerita Nabi Adam sebagai Rasulullah, kita imanilah Nabi Adam sebagai Rasulullah. Tiba-tiba apabila syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dikatakan kita menafi, kita menolak nabi-nabi yang lain. Ini orang jahil ni. Tapi dia punya pengikut dia, cuma golongan yang tolak syahadah yang kedua ni, ini terang-terang terkeluar daripada Islam. Bukan orang Islam lagi ni, kafir dah. Tetapi persoalan kafir-kafir ni bukan persoalan yang boleh ditetapkan oleh individu. Sebab kafir-kafir murtad ini berkaitan dengan perundangan. Perundangan yang menetapkan ada pihak berkuasa. Dia berkait dengan perundangan. Kita tak boleh nak menghukum. Orang mencuri, kita pakai hukum. Tak boleh. Orang berzina, kita pakai hukum. Tak boleh. Wa imma yang mencuri tu anak sendiri pun, mak ayah pun nak menghukum, nak kat tangan. Tak boleh. Sebab itu perundangan. Dalam perundangan agama ni, serah pada pihak berkuasa agama. Sama juga dengan murtad. Murtad ni bawah perundangan. Maka perundanganlah yang akan menetapkan seseorang itu murtad. Mana kita secara individu tidak boleh menetapkan, cuma boleh cerita. Kalau seumpama ni jadi murtad, walayazabillah. Kalau seumpama ni jadi murtad, murtad ke tidak individu seseorang, pihak yang berkuasa yang menetapkan. Tapi golongan anti hadis yang terang-terang tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terang-terang tolak syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pihak berkuasa agama tidak menetapkan sampai masa dia mati. Nak buat macam mana jenazah dia? Kalau jenazah orang murtad, buang begitu je lah. Dan pihak berkuasa mana yang menetapkan dia murtad? Susah pula lah. Kena apa? Kena mandi, kena kapal, kena sembah jenazah. Orang yang tolak hadis Nabi tak boleh nak kapal, tak boleh nak mandi, tak boleh nak semayang. Sebab mandi, kapal, semayang ke bumi ni semuanya daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak ni dia tak mau pakai hadis, tak boleh mandi kapal lah dianya. Sebab mandi kapal tu hadis. Dah ni puak yang tolak hadis ni, Quran perintah semayang. Semayang macam mana? Semayang macam mana? Bilangan rakaat berapa? Nak semayang macam mana? Itu semua hadis yang cerita. Termasuk ni, nak mandi, nak kapal, nak semayang jenazah ni, macam mana nak buat? Semuanya hadis. Hak mati ni tolak hadis. Lepas tu kita nak mandi kapal dia, dia tolak tu. Tapi terpaksalah. Sebab tidak ada mereka berkuasa menetapkan mereka ni sudah jadi murtad. Kalau mereka murtad, dia mati, tak ada. Bukan hak orang Islam dah lah. Kambuh lah mana-mana pun. Kambuh tak kambuh? Kambuh. Kambus. Ada bunyi kambus. Nak sebut upaya. Kambuh-kambuh lah. Kambuh. Tak ada S dah. S je kita ni. Kambuh. Kalau mampus, mapuh. Tak ada S. S ujung dia. Dah. Nak mandi kapal macam mana? Dia tolak hadis. Hadis yang menceritakan mandi kapal ni. Tapi nak macam mana? Apabila orang semua ni mati. Sebab pihak berkuasa tidak menetapkan hukum kepada yang terang-terang. Bahkan mereka usaha sebar pula ajaran sesat, ajaran kafir ni. Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat alasan tadilah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu hanya terima Nabi Muhammad Rasulullah, kamu tolak nabi-nabi yang lain sebagai Rasulullah. Oh, dia kata gitu. Walaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nilah kita akan beriman dengan sekiranya rasul-rasul yang Nabi SAW cerita kepada kita. Sebab kita beriman dengan Nabi Muhammad. Kita beriman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Cerita apa? Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Kita imani sekalian hak Nabi cerita. Dan Nabi cerita juga hak rasul-rasul yang ramai. Kita imani ramai-ramai pun. Pada ni. Sebab tu semua tu masuk di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hak ni dia nak pergi sampailah kepada hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, yang kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Tapi dimulai dengan rasul dahulu. Kita mulai dengan malaikat. Malaikat sebelah tu baru masuk malaikat. Sebelah baru masuk malaikat. Dimulai dengan nabi dulu, rasul-rasul dulu. Sebab dia nak ceritakan berkait dengan yang dia datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau dicerita ni kalau kira ni rukun iman yang keempat ni. Rukun iman yang kedua dak cerita lagi malaikat musab sebelah. Kitab muka surat 18 baru masuk kepada kitab. Surat 18 masuk pada kitab. Disusun gitulah sampailah kepada rukun iman yang kelima, yang terakhir, beriman dengan hari kesudahan. Qadar dan qada masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajib beriman atas jalan ijmal ni, dengan makna i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak, beberapa ramai rasul dan anbiya, nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Orang ramai mana sebenarnya? Dan qaul yang sahih, qaul yang muktamad, qaul yang kuat dalil, ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam, ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Itu qaul yang sahih, qaul yang kuat dalil, qaul yang muktamad. Ketiadaan dihinggakan mereka itu rasul-rasul dan anbiya alaihi salatu wassalam, ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan-bilangan tertentu. Jangan letak jumlah lah, jangan letak jumlah. Sakat ramai rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi salatu wassalam, berapa ramai jumlah dia? Pandangan dia muktamad, jangan letak jumlah. Hak ni hak muktamad. Tapi masyhur kitanya 124,000 nabi. Itu bukan muktamad, itu pandangan daif. Itu pandangan daif. Hak nabi 124,000 cerita bawah tu, itu pandangan daif. Mana pandangan yang sahih, pandangan yang kuat dalil yang muktamadnya? Ketiadaan dihinggakan di dalam bilangan-bilangan tertentu. Sebab bilangan-bilangan nabi-nabi, rasul-rasul ni, hak pandangan daif tu bukan satu pandangan. Bukan satu pandangan, beberapa pandangan berkaitan dengan berapa ramai rasul-rasul dan nabi-nabi. Beberapa pandangan bab bilangan ni. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, jangan letak. Jangan letak jumlah. Sebab Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagai nabi-nabi kami cerita kepada engkau ya Muhammad, dan sebagai nabi-nabi kami tidak cerita kepada engkau ya Muhammad. Jadi bukan Allah Ta'ala cerita belaka. Sebahagian nabi-nabi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cerita kepada engkau ya Muhammad. Tapi sebarang laginya tidak dicerita pada engkau ya Muhammad. Jadi ada hadis yang menceritakan Nabi sebut, Nabi Muhammad SAW sebut
Nabi 124,000 itu hadis yang daif, bukan hadis yang sahih. Sebab itulah pandangan yang sahihnya jangan sebut jumlah. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, jangan hinggakan. Ini pandangan sahih, pandangan muktamad. Kalau kita tengok dalam kitab Wisyahul Afrah, diterus pergi kepada seketi, 2 laksa, 4,000, 124,000. Tidak cerita pandangan ni. Sebab pandangan masyhur Nabi 124,000. Rasul daripadanya 313 orang. Itu pandangan yang masyhur. Tapi itu semua pandangan daif. Pandangan muktamad, ketiadaan dihinggakan. Mereka itu rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Kita ada dihingga ni di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Seperti ni misal, contoh. Seperti ni misal, contoh ni. Nak misal contoh yang mana? Kau sahih ke kau yang daif? Kau sahih tidak dihinggakan di dalam bilangan tertentu. Kau yang daifnya mereka menghinggakan, mereka letak jumlah. Seperti ini dia nak datangkan contoh ketiadaan dihingga ataupun contoh pandangan daif yang menghinggakan. Ini contoh kepada pandangan yang menghinggakan. Bilangan rasul ni kepada bilangan yang tertentu pandangan daif. Sekarang ni ketiadaan dihinggakan. Seperti ni bukan contoh ketiadaan dihinggakan. Contoh mereka yang menghinggakan. Ada yang kata betul? Misal bagi manfi dia panggil. Sekarang bicara kaul sahih. Kau yang kuat dalil. Pandangan yang muktamad. Ramai rasul-rasul nabi-nabi ni jangan letak jumlah. Jangan letak bilangan yang tertentu. Berapa-berapa pun jangan letak. Seperti ni kalau biasa kau contoh kepada hak tak hingga lah. Dah tak? Seperti ni contoh kepada mereka yang menghinggakan. Yang letak jumlah. Ini daif. Bukan contoh pada kau sahih ni. Seperti ni contoh kepada pandangan daif yang menghinggakan. Ni seperti ni misal ni kan. Kita tengok pula. Dia seperti dikatakan bahawa ambil itu 100,000. Tak hingga mana? Ni kata 100,000. Ni kata yang menghinggakan ni daif. Tadi kan seperti seperti bukan contoh kepada kaul yang sahih, yang tidak menghinggakan. Seperti ni contoh pada pandangan yang daif, yang menghinggakan. Ini daif ni. Mana? Contoh yang menghinggakan. Seperti dikatakan bahawanya anbiya itu 100,000 dan 24,000. 100,000 dan 24,000. Erti tak? Dekat dah sekolah. 100,000 dan 24,000. Sekolah. Ada sekolah. 100,000 dan 24,000. Kalau sekolah dah erti ni, tidak sebut gini. Ni 100,000 dan 24,000. Semua kita 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Lagi dia. Nak kira ni. Ni okey sikit lah. 100,000 dan 24,000. Kalau kita lain seketi 2 laksa 4,000. Seketi. Bukan kati. Kati itu tahir. Seketi ni 100,000. 2 keti 200,000. Seketi 2 laksa. 2 laksa ni 20,000. Bukan laksa-laksang. Jangan faham laksa. 2 laksa mana 20,000. Kang orang duk sebut tu Kang, kita tahlil kepada arwah biarlah cukup tahlil 7 laksa. Sebab tahlil 7 laksa ni akan menembuskan arwah daripada api neraka. Habis saya dengar tahlil 7 laksa 70,000 tu lah.
Satu laksa 10,000, dua laksa 20,000, 7 laksa 70,000. Buat tahlil tu biar ada target, pada target. Ada target nak tahlil 70,000. Biar ada target.